peperangan Badar. Yaumal taqal jam'an disebutkan hari yang mana dua kumpulan itu bertembung di antara keimanan dan kekufuran, di pihak Rasulullah SAW dan juga di pihak Abu Sufyan. Bertembungnya pada peperangan Badar itu dan dirakamkan dalam suratul Anfal pada peperangan Badar yang berlaku pada 2 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salawatullah wassalamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wal mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yaqumun nasu li rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Allahumma aslih qulubana wa azil 'uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bittaqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma amqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami dengan kebaikan-kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi tuan-tuan haji, puan-puan hajat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syukur kita dihimpunkan dengan himpunan yang cukup baik dalam majlis ilmunya. Mudah-mudahan Allah golongkan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang berada pada jalan fi sabilillah. Siapa yang duduk dalam majlis ataupun dalam keadaan menuntut ilmu, dia berada pada fi sabilillah, wa huwa fi sabilillah hatta yarji', sehingga dia pulang ke rumahnya. Cuma kita ini tak pulang ke rumah, dan memang kita dekat rumah, cuma insya-Allah Allah kurniakan dengan rezeki yang melimpah ruah, iaitu pahala syahid insya-Allah. Dan semalam kita telah membincangkan tentang surah ini, surah Al-Hasyr. Kita dah bincangkan tentang namanya, kemudian kedudukan surahnya, surah ke-59 yang ada 24 ayat dan terkandung termasuk dalam ayat-ayat yang diturunkan setelah berhijrah ke Madinah. Sebab itu kita jumpa di dalam surah ini ayat-ayat yang menceritakan tentang ahli kitab, antaranya Yahudi secara khusus, Yahudi Bani Nadir. Sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan fadlus surah, kelebihan surah yang kita bincang semalam, mudah-mudahan sahabat-sahabat dapat mengamalkannya daripada 3 hadis yang kita ambil, hadis yang baik, yang sahih, iaitu hadis pertama daripada Ibnu Abbas, kemudian yang kedua hadis daripada Anas bin Malik, yang ketiga hadis daripada Ma'qil bin Yasar. Ma'qil bin Yasar tentang kelebihan surah Al-Hasyr. Orang yang baca seluruh surah, Allah akan ganjarkan dia pertama seluruh makhluk, termasuk syurga, termasuk semua yang Allah ciptakan, langit, bumi, dalam bumi, atas bumi, dia semuanya akan mendoakan kesejahteraan, keampunan. Yang kedua, Allah bagi ganjaran pahala mati syahid, dapat pahala syahid akhirat. Yang kedua, yang membaca daripada hadis daripada Anas bin Malik, yang siapa yang mengamalkan bacaan, iaitu lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, sampailah akhir daripada surah ini, maknanya 4 ayat saja, maknanya ayat 21 sampai 24. Maka kalau dia mati hari tersebut,
dia dapat pahala mati syahid, dapat pahala syahid akhirat. Yang ketiga, Nabi bagi diskaun lagi, iaitu siapa yang mengamalkan 3 ayat hujung daripada surah ini, iaitu merujuk kepada hadis daripada Ma'qil bin Yasar, maknanya dia mengamalkan hujung daripada surah ini, iaitu 3 ayat, bukan 4 ayat, 3 ayat. Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu khaliqul wallahu alladhi la ilaha illahu wal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Kemudian wallahu khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. 3 ayat ini kalau dia mati pada hari tersebut ataupun malamnya, maka dia mendapat pahala syahid akhirat. Maknanya apa? Sebab kalau sahabat-sahabat tengok dalam maksurat, wirid-wirid yang disusun oleh Nabi, maknanya Nabi masukkan berapa ayat ini dalam maksurat. Maknanya apa? Nabi nak kita mendapat kelebihan daripada fadilat surah ini, dan ia merupakan wirid yang Nabi amalkan pagi dan petang, yang menjadi al-ma'thurat. Ma'thurat maknanya wirid-wirid yang ma'thur, diambil oleh daripada Rasulullah, disusun oleh ulama, menjadi amalan harian kita. Sebab itu termasuk di dalamnya iaitu 3 ayat daripada surah ini, daripada surah Al-Hasyr, surah pengusiran. Maknanya Rasulullah nak kita ini, umat dia, dapat kelebihan itu. Sebab itu kadang-kadang Nabi susun biar kita mendapat kelebihan itu dalam kehidupan kita, dengan cara Nabi tidak membebankan. Bahkan Nabi bagi diskaun pada kita. Walaupun 24 ayat itu tidaklah panjang, 24 ayat saja. Lebih kurang berapa muka surat? 3 muka surat. Kan kalau kita ikutkan 24 ayat itu ialah 2 muka surat setengah. Sebab muka surat Quran ini baris dia satu muka 15 baris. Sebab tu Quran ini satu juzuk 20 muka. Jadi kalau orang tu dia boleh menghafal satu hari satu muka surat, 20 hari dia boleh hafal satu juzuk. Sebab itu kalau kita rasa nak baca satu juzuk tu berat, kita susun. Kita buat satu program, kita disiplinkan diri kita. Setiap lepas solat 5 waktu baca 4 muka surat. 4 kali 5, satu hari dapat baca satu juzuk. Walaupun satu juzuk itu tidak banyak, 20 muka surat saja, tetapi terkadang kita rasa berat. Namun dia punya ganjaran cukup besar. Di samping kefahaman kita, penghayatan dan pengamalan, apabila kita baca, bukan saja dapat pahala, tetapi gandaan dalam pahala yang cukup besar. Sebab tu dalam surah Hasyr itu kita dah bincang semalam, bahawa Rasulullah bagi kita takhfif, bagi diskaun lagi. Dia bagi diskaun lagi. Daripada saya 24 ayat, iaitu satu surah diringkaskan jadi 4 ayat akhir. Bermula lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Yang ketiga Nabi diskaun lagi. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Sampailah huwal azizul hakim. Maknanya 3 ayat hujung. Maknanya dia punya ganjaran tetap sama, iaitu kalau mati dia hari tersebut setelah dia membaca, maka dia dapat mati pahala syahid akhirat. Besar tak? Besar. Subhanallah. Dan ini anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mengamalkan surah ini. Jadi hari ini kita nak masuk lagi ayat yang pertama, sebab turun dia. Kita pergi kepada asbabun nuzul. Asbabun nuzul, asbab ni iaitu akan disebut dengan sabab, dengan sababun nuzul ataupun asbabun nuzul. Sababun nuzul, sebab turun. Asbabun nuzul, sebab turun. Itu bahasa Arab. Asbab itu jamak daripada sebab, sababun. Jadi maknanya kita lihat turunnya ayat sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Imam Al-Bukhari mengemukakan riwayat daripada Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas. Katanya, kita tengok semalam Ibnu Abbas antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi, iaitu 1660 hadis, maknanya 1000 lebih. Siapa yang dapat menghafal hadis Nabi 40 hadis, besok diberikan anugerah yang cukup besar, iaitu di mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita ni di samping Quran banyak menghafal hadis. Ambil hadis pendek-pendek, kan, cuba hafal, kan, amantu billahi thumma istaqim, kan, aku beriman pada Allah kemudian aku beristiqamah. Ambil hadis lagi, kan, kita ambil hadis yang lain, fa illam tastahi fasna' ma syi'ta. Siapa yang tak tahu malu maka dia buatlah apa suka hati dia, kata Nabi. Jadi kita kurang-kurang dalam dada kita ni ada beberapa hadis di samping Al-Quran yang menolong kita, menerangkan kita. Sebab itu, dan Ibnu Abbas, dia mendengar dari mulut Rasulullah yang mulia. Maknanya dia bukan dengar daripada orang lain, dia mendengar daripada mulut Nabi sendiri. Sebanyak 1660 hadis. Kalau Abu Hurairah, dia dengar daripada mulut Nabi 5374 hadis. Ada riwayat kata 5375 hadis. Dia dengar daripada mulut Nabi sendiri. Telinga dia dengar daripada mulut Nabi yang mulia. Macam kita hari ni dengar daripada mulut orang. Mulut orang. Akhirnya orang itu mendengar daripada Rasulullah SAW. Berapa lapis? Cukup banyak. Tetapi sahabat-sahabat ini dia mendengar daripada mulut Nabi. Ibnu Umar 2630 hadis. 2630 hadis. Anas bin Malik radhiyallahu anhu 2286 hadis. Didengar sendiri daripada mulut Nabi 2286 hadis. Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi yang mulia, mendengar dan menghafal hadis daripada mulut suami dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2210 hadis. Dan Ibnu Abbas yang kita bincang ini, daripada dia saja dia mendengar daripada Nabi 1660 hadis. 1660 hadis. Jadi Ibnu Abbas kata suratul Anfal diturunkan semasa peperangan Badar. Peperangan Badar. Jadi kita kalau jumpa surah Al-Anfal, diturun pada waktu yang sangat getir, iaitu pada peperangan Badar. Yaumal taqal jam'an disebutkan. Hari yang mana dua kumpulan itu bertembung di antara keimanan dan kekufuran. Di pihak Rasulullah SAW dan juga di pihak Abu Sufyan. Bertembungnya pada peperangan Badar itu. Dan dirakamkan dalam suratul Anfal. Pada peperangan Badar yang berlaku pada 2 Hijrah. Iaitu berlaku yang dipanggil Badar Al-Kubra. Maknanya Badar yang besar itu berlaku pada bulan Ramadan. Tahun kedua Hijrah, ketika permulaan difardukan ibadah puasa. Gambaran yang cukup getir. Dalam keadaan itu, suratul Hasyr diturunkan semasa peristiwa Bani Nadir. Adapun peristiwa Bani Nadir ini berlaku bila yang kita sebutkan sedikit pada hari semalam, iaitu pada 4 Hijrah. Pada bulan Syawal. Bulan Syawal. Macam kita lah, bulan Syawal hari raya ni, kita diserang. Begitu juga Rasulullah SAW. Berlaku peperangan Ahzab juga pada bulan Syawal. Pada 5 Hijrah. Rasulullah dan sahabat-sahabat Nabi yang mulia diserang dalam bulan Syawal. Sebab tu musuh Islam, dia nak menyerang, dia tak kira Ramadan, tak kira Syawal, tak kira Zulkaadah, Zulhijjah, Muharram, dia sapu belaka. Kerana apa? Kerana itulah apa yang kita katakan karakter. Berangai musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala yang membenci agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Allah mengajar pada kita. Islam mengajar supaya disunatkan kita bertakbir pada hari raya. Dan antara isi kandung takbir itu, wahazamal ahzaba wahdah. Bahawa Allah pernah menghancurkan tentera Ahzab yang berlaku pada 5 Hijrah. Maknanya ketika berlaku bulan Syawal. Supaya kita umat Islam, kita tidak leka dengan perancangan musuh.
supaya orang yang beriman sentiasa bersiap siaga dan alert dengan apa yang telah Allah letakkan dalam kehidupan mereka. Lalu Al-Hakim telah meriwayatkan dalam wa akhrajal hakimu was-sahahahu an Aisyah qalat kanat ghazwatu Bani Nadir wa hum ta'ifatun minal yahud ala ra'si 6 ashhurin min waq'atin Badrin wa kana manziluhum. Dalam keadaan Hakim memberitahu bahawa daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha katanya peperangan Bani Nadir iaitu salah satu kumpulan Yahudi berlaku selepas 6 bulan peperangan Badar. Tempat tinggal dan kawasan tanaman mereka berada di suatu tempat di Madinah. Rasulullah SAW telah mengepung mereka sehingga mereka berjaya diusir keluar. Mereka hanya dibenar membawa barang-barang keperluan dan harta benda mereka sekadar muatan unta sahaja dan tidak dibenarkan membawa sebarang senjata. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat mengenai mereka. Segala yang ada di langit dan di bumi tetap mengucap tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dalam satu riwayat yang lain daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apabila selesai daripada peperangan Badar, bahawa kita lihat beberapa movement ataupun tindakan Yahudi yang ada di dalam Madinah sudah membuat beberapa gerakan-gerakan jahat mengkhianati kerajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya gerakan daripada dalam. Kerana bila Nabi tegakkan kerajaan Islam di Madinah, mereka telah menandatangani perjanjian perlembagaan yang dipanggil Sahifah, Sahifatul Madinah. Dalam Sahifatul Madinah, kalau kita rujuk dalam kitab sirah, terdapat 47 fasal atau perkara yang dimeterai oleh Rasulullah bersama rakyat dia yang Islam dan bukan Islam sebagai ummatun wahidatun, sebagai ummah satu, one nation. Maknanya saling tolong-menolong, backup-membackup, bantu-membantu dan tidak boleh khianat mengkhianati. Jadi dalam hal ini kita lihat dalam peperangan Badar, lepas daripada peperangan Badar, gerakan-gerakan itu dah wujud. Dan kita faham bahawa dalam Madinah ada 3 kabilah Yahudi yang besar, iaitu Qainuqa, ada yang sebut Qunaiqa. Ada sebut Qainuqa. Qainuqa. Yang kedua Nadir. Yang ketiga ialah Quraizah. Sebab itu lepas daripada peperangan Badar, apa yang berlaku iaitu pada tahun 2 Hijrah. Pada bulan Syawal. Pada bulan Ramadan berlaku peperangan. Lepas peperangan Badar, bulan Syawal. Apa yang berlaku pada bulan Syawal? Nabi menghalau Bani Qainuqa. Sebelum Bani Nadir ini, Nabi menghalau, mengusir Bani Qainuqa. Kerana Bani Qainuqa ini, Yahudi ini, sampai hari ini kita lihat dia menguasai ekonomi. Bila dia sampai ke Madinah, Yahudi ini, dia sangat mahir dalam perniagaan. Apatah lagi dalam penipuan, pengamalan riba dia, kejahatan, penindasan dalam bentuk Ra'sul Maliyah. Kita kata dia sebagai capital. Kita panggil kapitalis. Sejak daripada dulu dia menguasai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.